Ada orang tanya tentang apa ni? Tentang ahbash. Pasal nak ambil kira ahbash ni. Ahbash ni ialah satu puak. Kepala yang mengasaskan dia nama Ahbash, maksudnya dia Habashi. Kalau sebenarnya Habashi, Bilal Al-Habashi tu bagus. Tapi Ahbash dia ni, Ahbash ni nama orang-orang Habasyah lah. Pasal apa nama orang Habasyah? Orang kulit hitam lah. Piramli kata macam orang Habsyi, negeri Arab. Tapi sebenarnya Habsyi ni ialah Arab lah jugalah. Tapi dia di Habasyah kan. Abyssinia, itu apa? Ethiopia kita sebut kan, Abyssinia. Okey. Abdullah Harari ni dia orang kulit hitam. Dia terkenal dengan Syekhul Fitan, Syekh pemfitnah. Dia pergi ke Beirut, dia buat satu ajaran, iaitu ajaran dia mengaku kononnya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia mengkafirkan kebanyakan ulama. Yang kepala yang dia suka nak kafirkan sekali, dia kafirkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Dia kafirkan, kalau zaman moden ni dia kafirkan Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kafirkan Ibn Bas, Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Siapa sajalah selain daripada dia kafir belakang lah. Dan ada dia ni mengaku dia ahli sunnah mazhab Syafi'i. Siapa yang tak sama dengan dia, Wahabi. Yang tu saja model dia. Yang tu memang model dia. Habis orang di Wahabi kan, termasuk Qaradawi yang dia sebenarnya Al-Azhar, Azhari. Qaradawi ni pun dikafirkan kerana dituduh sebagai Wahabi kerana suka petik buku Ibnu Taimiyah. Jahatnya Ahbash ni, dia ni penyeleweng. Misalnya dia akan ambil imam-imam Masjidil Haram yang baca tang mana dia baca ataupun silap je, hak tang imam tu perbetul balik, dia tak ni, dia baca silap, dia potong hak silap tu, dia kata imam ni telah mengubah Quran. Biasalah nak jadi tu imam, mana dia tersilap, dia patah balik, patah balik dia tak ambil. Juga syekh-syekh yang berceramah yang mana tersilap tu, dia akan ambil hak silap tu, dia tak ambil keseluruhan. Kawan tu mungkin patah balik, baca balik, dia tak ambil. Ataupun dia ambil hadis-hadis yang dia akan ambil video-video yang orang bercakap, dia akan potong sekat, dia tak pergi dengar penuh kawan tu cakap, dia akan ulas. Banyaklah. Ada siapa tanya saya pasal apa tentang bacaan terkubur ke apa dah. Dia kata saya pun tak tahu di mana. Tapi dia kata saya kata tidak ada hadis. Bila kita kata tidak ada hadis, kita bukan maksud tak ada hadis, termasuk hadis palsu. Tak ada hadis maksud tak ada hadis yang sabit. Yang sabit. Macam bacaan atas kubur umpamanya, bacaan atas kubur. Bukan kita yang kata, bukan kita yang kata. Ada hadis riwayat Tabarani dan seumpamanya, tetapi hadis-hadis itu dianggap sebagai bermasalah oleh sebahagian para ulama. Pertama, kerana menyanggahi riwayat-riwayat yang lebih sahih. Umpamanya hadis yang suruh baca Fatihah, baca Baqarah atas kubur umpamanya, menyanggahi riwayat yang lebih sahih. Yang pertama, Nabi SAW bila Aisyah radhiyallahu anha tanya apa yang patut dia buat apabila pergi kubur, Nabi ajar baca salam, Assalamualaikum ya ahla diyar. Nabi ajar yang tu, Nabi tak ajar bacaan ni. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Fa inna syaitan yunfaru minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kerana sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Baqarah. Maksudnya apa? Maksudnya kubur orang tak baca surah. Sebab tu Nabi kata jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Kerana syaitan lari daripada rumah yang dibaca surah Baqarah. Maksud Nabi suruh kita baca surah Baqarah di rumah kita, bukan macam di kubur yang orang tak baca apa. Jadi hadis ini sendiri menzahirkan tak sama dengan konten hak dia kata dah. Jadi sebab tu dia macam tanakut, dia bertentangan. Kemudian siapa yang kata tak ada riwayat ni? Yang kata ulama-ulama yang besar.
Yang contohnya di dalam mazhab Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Akbar, Mala Ali Qari, ini alim hadis kata, summa dia kata qiraatul Quran 'inda al-qabr makruhatun 'inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad rahimahumullah wa huwa muhdatsun wa lam tarid bihi sunnah. Adapun kata dia, adapun membaca Quran di kubur itu, kata dia makruh di sisi Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad, kerana ia perkara yang baru, tidak pernah disebut di dalam sunnah. Yang demikian juga disebut dalam mazhab Malik. Ibnu Abi Jamrah menyatakan bahawasanya di dalam mazhab Malik telah memakruhkannya, kerana demikian itu bukan amalan salafus salih. Jadi Ahbas ni dia seleweng, dia pergi ambil satu, dia kata oh ulama semua kata satu, kita jangan kira kadang-kadang dia minum daun ketum. Ada ulama yang kata, tapi kita soal tarjih dan soal riwayat, ada yang kata. Sebab tu nak kira banyak benda kata. Ada ulama yang kata bahawa saya sembahyang Jumaat sunat muakkad pun ada, takkan kita nak ambil semua. Bid'ah dalam agama tak boleh. Imam Syafi'i telah membahagikan yang terpuji dengan yang tercela. Boleh terangkan? Imam Syafi'i dia tidak menyebut hasanah dengan sayyi'ah. Dia sebut mahmudah dengan mazmumah. Yang dipuji, yang dikeji. Tapi dia sebut yang mahmudah itu ialah bid'ah yang membabitkan soal-soal teknikal, bukan ibadat tu. Yang umpamanya tulis Quran dalam satu mushaf umpamanya. Pada zaman Nabi tak ada mushaf yang lengkap macam tu. Itu semua benda teknikal, bukan ibadat. Di sisi ulama yang lain, dia tak namakan langsung tu bid'ah. Dia kata yang tu bukan bid'ah, itu maslahah. Itu maslahah. Tapi tak pernah Imam Syafi'i kata kut tambah-tambah ibadat ni bid'ah hasanah. Dia tak kata. Masalah sebahagian orang pi ambil cap dia, pi bubuh di botol lain. Dia guna istilah Imam Syafi'i pada istempat yang bukan padanya. Zikir sambil menari. Zikir ni dia ada apa keadaan? Sambil menari, zikir ni ingat Allah. Sambil menari ingat Allah, satu hal. Sambil menari ingat Allah, cerita lain. Boleh jadi saja sambil bawa kereta ingat Allah. Mungkin juga orang sambil pergi ke tandas ingat Allah, mungkin pun kan. Duduk dalam tandas ingat, tiba-tiba dengar orang azan, dia kena pergi sembahyang ni lambat, dia ingat Tuhan. Tapi menari untuk ingat Tuhan ni pelik. Tuan-tuan faham maksudnya? Dia twist benda ni. Ada sahabat sambil menari, mungkin ada cerita sahabat ada menari dalam masjid, tu bukan zikir, itu pertunjukan betul dalam masjid. Zikir tanda orang ingat Allah dengan keadaan santun dan sopan. Kita balik, kita nak suka kat mak kita kan, macam mana kita hormat mak kita? Mak lompat-lompat depan mak kita. Orang kata mak kata hang buang tebiak ke apa? Tapi dengan cara hormat. Demikian manusia mengingati Allah. Demikian manusia mengingati Allah. Kadang-kadang mereka tuiskan maksud para ulama. Kalau orang cara tiba-tiba dia ambil contoh Ja'far